Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sambutlah salam muhibah daripada saya, Khalid Husaini bin Haji Tuah, dan bertemu kita kembali menerusi Tegas TVET for Youth podcast dengan tema Peluang Kerjaya dalam Era Revolusi Industri 4.0, Anjuran Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas melalui Kerajaan Negeri Sarawak. Dan hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan tajuk Hala 7 Latihan TVET pada era Revolusi Industri 4.0. Dan pihak Tegas Sarawak pada hari ini turut mengundang tetamu yang cukup istimewa daripada Bumi Semenanjung Malaysia, iaitu Puan Hafizah Omar yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Puan Hafizah? Alhamdulillah, kabar baik Encik Husaini. Ya Allah, Alhamdulillah. Dan dikabarkan Puan Hafizah berada di Selangor, ya? Ya. Bagaimana dengan keadaan di Selangor? Di Selangor hari ini mendung, dah hujan dah hari yang ketiga Encik Husaini. Ya, mudah-mudahan kita juga dapat mencegahkan diri daripada pandemik COVID-19 yang berlaku pada masa sekarang ini, ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya akan berceritalah sedikit sebanyak tentang latar belakang Puan Hafizah Omar selaku panel kita pada hari ini, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau pernah dilantik sebagai Ahli Jawatan Kuasa Transformasi Pendidikan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sesi tahun 2011-2012, juga merupakan ahli panel TVET International Online Forum, TVET Implementation During COVID-19 Pandemic pada tahun 2020. Dan untuk makluman juga, beliau berkelulusan Sarjana Sosiologi Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Baiklah, Puan, rasanya Puan dah bersedia untuk sesi wawancara kita pada hari ini. Kita beralih kepada soalan yang pertama, ya Puan. Baiklah Puan, dalam bidang TVET ini seringkali dianggap sebagai kelas kedua berbanding dengan bidang-bidang yang lain. Jadi, apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengubah persepsi ini? Silakan Puan. Terima kasih Tuan Pengacara Tuan Husaini. Dan sebelum saya menjawab soalan yang diberikan, saya ingin pertamanya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tegas Sarawak atas jemputan pada kali ini untuk saya berkongsi berkaitan dengan maklumat dan juga input-input terkini berkaitan dengan TVET yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, ya. Dan untuk menjawab soalan yang pertama tadi, sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia menyedari isu persepsi terhadap TVET adalah satu cabaran yang sangat hebat dan di dalam usaha memartabatkan TVET negara, itulah cabaran yang perlu kami atasi dengan segera. Dan oleh yang demikian, tindakan awal berimpak tinggi yang diambil oleh KPM adalah melalui pelaksanaan transformasi pendidikan vokasional ataupun TPV yang bermula pada tahun 2012. Dan melalui PTV, rombakan kepada sistem pendidikan vokasional KPM telah dilaksanakan, dan di dalam pelaksanaan ini sekolah menengah vokasional dinaik taraf kepada college vocational. Dan pengajian di college vocational yang bermula dari peringkat sijil sehingga peringkat diploma adalah berteraskan pengetahuan dan kompetensi dalam pelbagai bidang technical vocational. Pengajian yang disediakan di college vocational juga memenuhi keperluan tenaga kerja mahir negara dan juga global. Laluan kerjaya dan pendidikan pelajar adalah lebih jelas melalui transformasi ini, dan sekiranya mereka berjaya di peringkat diploma,
mereka berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan di industri dan juga di sektor awam serta berpeluang menyambung pengajian di universiti awam dan juga universiti swasta dalam dan luar negara. Jadi secara keseluruhannya, transformasi ini meletakkan bidang teknikal dan profesional sebagai, maafkan saya, bidang teknikal vocational sebagai pilihan utama yang sama tarafnya dengan aliran akademik. Dan antara aspirasi global yang diambil kira dalam transformasi ini adalah UNESCO Sustainable Development Goals yang menekankan kesamarataan atau equal access kepada bidang teknikal vocational bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran untuk peningkatan ekonomi sendiri. Sementara aspirasi nasional yang diambil kira di dalam transformasi ini adalah Rancangan Malaysia ke-11, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Di dalam Rancangan Malaysia ke-11, sasaran keperluan 90,000 tenaga kerja TVET disasarkan bagi mencapai status negara berpendapatan tinggi, dan bagi menyokong keperluan tenaga kerja berkenaan, sasaran Pelan Pembangunan Pendidikan Negara 2013-2025 melahirkan 90,000 tenaga kerja mahir melalui pendidikan dan latihan teknikal vocational. Dan dengan adanya transformasi ini, kita sudah menganjak satu lagi paradigma bagi pendidikan vocational ke tahap yang setanding dengan laluan perdana. Dan ini adalah satu usaha Kementerian Pendidikan di dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan teknikal vocational. Ya, terima kasih dengan respon jawapan daripada Puan Hafizah sebentar tadi, yang mana jelaslah menerusi tindakan dan transformasi yang telah dilakukan oleh pihak KPM, ia telah dapat melonjakkan bahawasanya bidang TVET ini bukan lagi kelas kedua tetapi ia setanding dengan bidang-bidang aliran yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya. Kalau tadi kita telah mendengar penjelasan tentang transformasi yang telah dilakukan oleh pihak KPM, jadi saya ingin bertanya sedikit kepada Puan, apakah perancangan atau hala tuju KPM untuk melestarikan bidang TVET bagi menghadapi cabaran di pasaran kerjaya dalam era revolusi industri 4.0 masa kini? Okey, terima kasih. Bagi menjawab soalan yang kedua ini, saya mohon untuk kita merujuk slide PowerPoint yang saya sediakan. Okey, bagi memastikan kelestarian pendidikan teknikal vocational, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengangkat martabat TVET dan kita meletakkan TVET sebagai game changer, iaitu TVET merupakan game changer di dalam melonjak status ekonomi negara. Dan di mana kita sebenarnya memberi ataupun memperkasakan bidang teknikal dan vocational ini melalui pelan transformasi yang saya maklumkan tadi, yang mana kita menekankan kepada kolaborasi di antara public dan juga private sector. Dan apabila kita menggabungkan kolaborasi di antara Kementerian Pendidikan melalui pendidikan teknikal vocational dan juga industri, kita sebenarnya memberi satu gabungan yang sangat diperlukan oleh industri dan juga menjawab kepada keperluan tenaga kerja mahir negara. Dan izinkan saya untuk membaca apa yang tertera di situ, iaitu melalui transformasi ini kita sebenarnya transforming TVET by enabling industry-led approach, ya. Dan industry-led approach ini bermaksud kita membawa industri ke dalam sistem pendidikan teknikal vocational, di mana latihan-latihan kemahiran dan juga kurikulum yang kita bangunkan bagi pendidikan vocational, kita libatkan industri.
Dan penglibatan ini sebenarnya penglibatan yang menyediakan satu human capital yang berkemahiran. Dan human capital ataupun modal insan yang berkemahiran ini jugalah yang akan menjadi satu force ataupun satu tenaga bagi melonjak ekonomi negara dan mencapai tahap negara maju untuk Malaysia. Dan itulah apa yang kita anggap sebagai TVET as game changer dalam menentukan kelestarian TVET itu sendiri. Dan seterusnya mohon kepada slide yang seterusnya. Okey, dan juga di dalam melestarikan TVET Kementerian Pendidikan Vokasional, sebenarnya kita mensasarkan kepada kolaborasi strategik bersama industri dan agensi luar. Dan kolaborasi strategik dan kukuh merentasi pelbagai pihak berkepentingan bersama institusi TVET KPM adalah pemaju kepada penghasilan tenaga kerja berkualiti dan perkhidmatan efisien yang menjadi pemboleh daya kepada pencapaian wawasan kemakmuran negara 2030. Kolaborasi strategi ini berfokuskan pembangunan modal insan melalui inisiatif dan program berteraskan keberhasilan ataupun outcome based. Kemahiran, kepakaran, pengiktirafan dan pengalaman yang diperoleh dari industri, agensi, badan profesional dan komuniti akan memberi nilai tambah kepada produk TVET KPM dalam aspek keboleh pasaran, tangga gaji, mobiliti dan kemenjadian sebagai warga global. Dan itulah di antara tindakan kita di dalam memastikan kelestarian TVET KPM dan juga seperti mana yang kita semua maklum, Kementerian Pendidikan adalah satu kementerian yang bertanggungjawab menghasilkan produk-produk TVET yang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan negara. Dan berkaitan dengan kolaborasi strategi ini, contoh yang kita ada sekarang ialah kita ada kolaborasi bersama-sama dengan ACCA Malaysia dan kita ada kolaborasi contohnya bersama UniKL dan di Sarawak sendiri kita ada kolaborasi bersama Shell di mana Shell mengadakan program Project Link bersama-sama dengan 3 kolej vokasional di Sarawak, iaitu Kolej Vokasional Likas, Kolej Vokasional Bintulu dan Kolej Vokasional Miri. So itulah antara langkah-langkah yang kita ambil bagi memastikan kelestarian TVET KPM dan sekaligus kelestarian graduan-graduan ataupun lepasan TVET KPM untuk menyediakan mereka di dalam dunia pekerjaan nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kolaborasi strategik bersama industri dan agensi luar misalnya yang telah disebutkan oleh Puan Hafizah tadi iaitu menerusi Shell di Sarawak ini mampu meningkatkan dan memperkasakan bidang TVET di Sarawak khususnya dan di Malaysia amnya. Hafizah, apakah matlamat dan hala tuju keberhasilan lepasan TVET yang disasarkan oleh pihak KPM? Okey, terima kasih. Hala tuju atau way forward yang disasarkan ya bagi kelestarian TVET. Sebelum kita bercakap berkaitan dengan hala tuju ataupun matlamat kepada lepasan TVET itu sendiri sebagai modal insan, saya ingin berkongsi hala tuju ataupun way forward program ataupun pendidikan teknikal vokasional kelestariannya yang disasarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apa yang kita plan ataupun rangka dari sudut perancangan strategik di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah sejajar dengan matlamat Majlis TVET Negara. Jadi di peringkat kami ada 4 fokus utama yang kita sebenar memberi perhatian bagi kita mencapai matlamat KPM ya.
Dan 4 fokus berkenaan adalah berkaitan digitalization, industry-led, quality-driven dan preferred choice. So bagi fokus digitalization, KPM committed dalam memastikan sistem pengajian yang disediakan mempunyai penekanan aspek pendigitalan, terutama dalam kandungan kurikulum, kaedah penyampaian, pentaksiran dan tadbir urus institusi TVET KPM. Pendekatan ini memastikan pelestarian lepasan TVET KPM dalam dunia pekerjaan semasa. Dan fokus industry-led sememangnya kita telah pun laksanakan, tetapi way forward bagi fokus ini adalah terus memperkasakan penglibatan industri dalam pemindahan pengetahuan, teknologi, latihan kemahiran, persijilan dan perkongsian premis melalui konsep college vocational industry. Dan fokus quality driven ialah melalui penekanan kepada pematuhan standard quality dalam semua aspek pelaksanaan program TVET KPM. Antara yang utama ialah quality program, tadbir urus dan tenaga pengajar. Amalan pengauditan juga akan diperkasakan dengan melibatkan agensi pentauliahan ataupun agensi pematuhan kualiti luar negara seperti ASEAN Quality Assurance Network. Dan apabila kualiti kita terjamin, kita sebenarnya melonjakkan nilai kebolehpasaran graduan TVET KPM. Dan fokus kita yang seterusnya ialah preferred choice. Di sudut ini, apabila ketiga-tiga fokus utama yang dinyatakan tadi kita capai, maka dengan sendirinya TVET KPM akan menjadi preferred choice kepada stakeholders dan persepsi terhadap TVET akan berubah dan TVET akan mempunyai daya tarik kepada belia. Dan apabila bercakap berkaitan dengan keberhasilan lepasan TVET yang disasarkan oleh KPM, saya mohon untuk kita lihat bersama-sama slide PowerPoint ini ya. Matlamat TVET KPM berkaitan modal insan yang dilahirkan dari program TVET KPM ialah kita ingin mengoptimumkan potensi murid dengan memberi akses pendidikan TVET yang berkualiti, mampan dan menjadi pilihan utama pendidikan bagi mencapai ekonomi berpendapatan tinggi. Dan kualiti modal insan yang kita sasarkan adalah modal insan yang berjati diri, mempunyai elemen usahawan berdaya saing, menghayati pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi pekerja mahir bertauliah dan berwatak profesional. Dan kualiti modal insan yang sebegini yang kita harapkan dapat melonjakkan ekonomi negara dan membawa negara kita ke arah negara berpendapatan tinggi. Dan secara keseluruhannya modal insan yang kita lahirkan adalah modal insan yang mempunyai pengetahuan ataupun knowledge, mempunyai skills ataupun kemahiran, yang kompeten ataupun berkompetensi dan juga attitude ataupun sikap yang positif. Dan gabungan kepada keempat-empat elemen ini akan membentuk modal insan yang holistik ataupun modal insan TVET yang holistik dan akan menjadi pemacu kepada ekonomi negara. Ya, terima kasih atas ulasan yang cukup rapi tadi daripada Puan Hafizah berkenaan tentang matlamat TVET KPM itu sendiri, dan semoga matlamat TVET KPM untuk mengoptimumkan potensi murid dalam memberi akses pendidikan TVET itu dapat dicapai dengan kualiti yang memberangsangkan. Baiklah, soalan seterusnya Puan Hafizah, kalau dilihat menerusi situasi di Sarawak, pengisian kapasiti institusi TVET masih belum cukup memberangsangkan. Jadi pada pandangan Puan, apakah punca kenapa masih ada lagi pelajar yang meletakkan bidang TVET ini sebagai pilihan yang kedua, dan apakah tindakan
daripada pihak KPM sendiri untuk menangani keadaan ini? Okay, terima kasih. Antara faktor penyumbang kepada TVET sebagai pilihan kedua, kita lihat adalah berkaitan dengan mentaliti dan persepsi bahawa TVET ini adalah second class berkait dengan blue collar jobs dan juga gaji yang kecil dan satu kerjaya yang tidak glamorous dan juga tidak menjamin masa depan. Dan ada juga persepsi yang mengatakan apabila mereka berada di dalam aliran TVET sukar untuk mendapat pekerjaan di sektor awam. Dan ini adalah beberapa orang kata nilai, beberapa input yang kita dapat lihat dari sudut Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk KPM mengatasi persepsi yang sedemikian, kita mengambil beberapa tindakan dengan memperhebatkan aktiviti jerawara ataupun outreach melalui beberapa inisiatif ya, seperti yang pertama mempromosi kejayaan lepasan TVET KPM dalam bidang pekerjaan, menyambung pengajian dan menjadi usahawan berpendapatan tinggi melalui pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube, serta media cetak dan elektronik. Dan juga lepasan TVET yang berjaya, kita angkat sebagai ikon TVET KPM. Tindakan kita yang kedua ialah mempromosi laluan artikulasi pengajian lepasan diploma TVET KPM ke peringkat sarjana muda teknologi di Malaysian Technical University Network ataupun MTUN, dan juga laluan artikulasi pengajian di universiti awam dan swasta. Dan seterusnya kita menyediakan program pengajian yang menepati keperluan industri dan persijilan yang diiktiraf oleh badan akreditasi seperti MQA, MPOT dan JPK agar graduan berpeluang untuk bekerja di industri di sektor awam atau swasta dan juga menyambung pengajian di mana-mana universiti yang mereka ingin melanjutkan pengajian mereka. Dan seterusnya, tindakan yang kita ambil adalah menyediakan program pengajian yang diperkasa melalui kolaborasi strategik bersama industri, bersama institusi pendidikan tinggi dan badan profesional. Kita juga memperkasa badan perwakilan pelajar dengan memberi orang kata memberi kuasa kepada badan perwakilan pelajar untuk menentukan aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh mereka perwakilan pelajar ini ataupun juga dikenali sebagai alumni. Dan juga yang terakhirnya kita menyediakan peluang untuk berinovasi dan berkarya melalui penyertaan dalam pertandingan inovasi dan kemahiran di dalam dan luar negara. Seperti contohnya kita ada menghantar pelajar-pelajar kita bagi pertandingan World Skills yang diadakan di merata tempat di dunia ini di luar negara. Dan inisiatif-inisiatif yang diambil kita anggap berfungsi sebagai daya tarik ataupun carrot approach kepada belia ataupun remaja, dan diharapkan langkah-langkah yang kita ambil ini dapat menukar persepsi remaja ataupun belia terhadap TVET. Ya, betul. Sungguh banyak sebenarnya tindakan yang telah dilakukan oleh pihak KPM tadi. Kalau saya dengar tadi ada inisiatif untuk berganjak dari segi pertandingan inovasi di peringkat World Skill. Ada untuk mereka yang ingin menyambung pelajaran, mereka boleh pergi ke MTUN seperti Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan sebagainya. Dan juga ada kolaborasi strategik bersama industri. Ini sudah pasti sebenarnya menjadi satu nilai yang cukup ampuh untuk menepis persepsi bahawa TVET ini sepatutnya sudah menjadi pilihan utama bagi mereka yang belajar di sekolah menengah ataupun di sektor institusi-institusi yang lain.
Dan seterusnya Puan Hafizah, sedikit masa lalu isu berkaitan pengiktirafan sijil untuk belia lepasan college vocational cukup hangat diperkatakan. Jadi bolehkah Puan berkongsi status berkaitan isu berkenaan dan apakah prospek masa depan bagi graduan college vocational? Okey, terima kasih Cik Husaini. Untuk menjawab soalan sensasi ini, saya ingin sama-sama berkongsi secara menyeluruh bahawa kita semua berkenalan dengan college vocational ya. Dan mungkin apa yang Tuan Husaini nyatakan itu mungkin itu sudah menjadi satu sejarah. Ya, betul. Ya, hari ini kita berkongsi apakah sebenarnya status-status dan orang kata input semasa berkaitan dengan college vocational. Dan at the same time saya juga hari ini membuat promosi lah untuk masuk, jom ke college vocational ya. Betul, jom masuk college vocational. Jom masuk college vocational. Okay, next slide. Okay. Ini sebagai perkongsian college vocational seperti mana yang dimaklumkan tadi, kita di bawah transformasi pendidikan vocational, kita menukarkan semua sekolah menengah vocational dan beberapa sekolah menengah teknik kepada college vocational. Dan di dalam Malaysia, ini adalah taburan college vocational di seluruh Malaysia ya. Dan jika kita lihat paparan ini menunjukkan jumlah-jumlah college vocational sebanyak 89 college vocational yang berada di Semenanjung dan juga di Borneo, di Sabah dan Sarawak ya. Jadi memandangkan hari ini platformnya saya bercakap dengan belia-belia di Sarawak, saya ingin memaklumkan di Sarawak kita ada 6 college vocational ya. Kita ada college vocational di Kuching, college vocational Miri, college vocational Sibu, college vocational Matang, college vocational Betong dan college vocational Bintulu. Ini adalah 6 college vocational yang berada di Sarawak. Jadi intai-intailah, silakan melawatlah college-college vocational ini. Dan tak kenal maka tak cinta kan Cik Husaini? Ya, sudah pasti. Jadi mengintai-intai dan berkenalan, mungkin jatuh cinta kepada TVET KPM dan kita akan masuk ke college vocational. Okay, next slide. Okay, bidang pengajian, ada 10 bidang pengajian yang ditawarkan di 89 ya, college vocational tadi, dan 10 bidang ini dipecahkan menjadi 36 program yang berada di dalam peringkat sijil, iaitu Sijil Vocational Malaysia SVM, dan juga peringkat Diploma Vocational Malaysia ya, DVM. Dan kalau kita tengok di situ 10 bidangnya ialah bidang elektrik dan elektronik, di mana program yang ditawarkan adalah program teknologi elektronik dan juga teknologi elektrik. Dan kita lihat ada bidang kejuruteraan awam, di mana diplomanya ialah diploma teknologi pembinaan. Kita lihat bidang mekanikal dan bidang pembuatan. Di situ kita ada diploma, sijil dan diploma untuk teknologi otomotif, teknologi kimpalan, teknologi mekanisasi agro, teknologi pemesinan industri, teknologi penyejukan dan penyamanan udara, teknologi pembuatan bot, teknologi marine di bawah bidang mekanikal dan pembuatan. Dan di bawah bidang teknologi maklumat, kita menawarkan sijil dan diploma dalam teknologi maklumat, teknologi sistem pengurusan pangkalan data dan aplikasi web. Dan di bawah di dalam bidang seni reka kita ada program animasi 3D dan teknologi reka bentuk grafik dan media cetak. Manakala bagi bidang perkhidmatan masyarakat, kita ada program pendidikan awal kanak-kanak. Dan bidang hospitality, satu bidang yang sangat sekarang ini mempunyai demand yang sangat tinggi, baik dalam kalangan perempuan dan juga remaja-remaja lelaki ya. Bidang hospitality, bidang yang orang kata bawa duit yang banyak ni hasilnya .
Laku keras. Laku keras sangat. Okey, bidang hospitality ini sijil dan diploma yang kita tawarkan adalah bakery dan pastry, kosmetologi, seni kulineri dan pengurusan pelancongan. Okey, di bawah bidang perniagaan kita ada program pengurusan perniagaan, kesetiausahaan, pengurusan peruncitan, perakaunan, pemasaran, insurans dan perbankan. Dan kita juga ada bidang pertanian. Di bawah bidang pertanian kita ada horticulture, agroindustri tanaman, agroindustri ternakan poultry. Cik Husaini tahu tak poultry apa? Saya pun belum tahu sangat tu. Mungkin Puan boleh jelaskan. Agroindustri ternakan poultry adalah ayam dan yang sekeluarga dengannya lah. Binatang ternakan. Okey. Dan kita ada teknologi agroindustri ternakan ruminan. Ruminan pun saya tak tahu ni. Mungkin Puan boleh jelaskan. Ruminan ini adalah haiwan yang mempunyai 4 perut. Contohnya lembu. Dia berkaki 4 dan ruang kata dia punya abdomen tu, ruang perut di dalam tu kan ada 4 segmen dan binatang-binatang ini dikategorikan sebagai ruminan. Namun di profesional fokus kita ialah kepada lembu lah dan bila kita bercakap pasal lembu, kita bukan bercakap pasal lembu yang di kampung kita bercakap berkaitan dengan lembu-lembu yang sado tu yang harganya sudah sampai puluhan ribu lembu-lembu yang sado lembu-lembu sado tu itu yang dipelajari di bawah agroindustri ternakan ruminan. Dan kita juga ada yang terakhirnya ialah bidang pembuatan dan pemprosesan, di mana kita menawarkan teknologi pemprosesan kayu dan kemasan. Kita ada teknologi pemprosesan makanan dan juga seni bina landscape. Jadi ini adalah program-program yang kita tawarkan 10 bidang pengajian dan 36 program di peringkat sijil dan diploma yang ada di College Vocational. Okay. Next please. Dan ini adalah laluan pengajian bagi pelajar-pelajar di College Vocational. Apa yang berlaku di College Vocational? Kita ada 3 bentuk pengajian. Kita ada yang kita nampak di belah kiri tu yang berwarna pink itu. Kita ada laluan bagi sijil Vocational Malaysia SVM. Pengajiannya selama 2 tahun. Pelajar yang tamat pengajian di peringkat sijil Vocational Malaysia, mereka akan mendapat sijil Vocational Malaysia daripada lembaga peperiksaan, dan juga kita telah orang kata memetakan kurikulum kita dengan National Occupation Standard oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan apabila kita embedkan NOS tadi ke dalam kurikulum kita, pelajar-pelajar yang menamatkan pengajian di peringkat sijil Vocational Malaysia, mereka juga mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Jadi itu adalah satu nilai tambah yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar yang berada di College Vocational. Dan pelajar-pelajar ini setelah tamat 2 tahun di peringkat sijil, mereka sekiranya layak, mereka boleh meneruskan dalam bidang yang sama ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat Diploma Vocational Malaysia. Dan pengajian di peringkat diploma ini adalah selama 2 tahun 6 bulan. Dan 6 bulan itu adalah termasuk dalam on the job training ataupun latihan industri. Betul. Yes, latihan industri. Dan ini yang balik semula kepada sejarah lama yang tadi dalam soalan tadi Cik Husaini. Ya, betul. Kita sebenarnya di peringkat Diploma Vocational Malaysia, kita ini dianggap sebagai pemberi pendidikan tinggi. Dan sebagai PPT, kita perlu mendapatkan akreditasi bagi memperakukan kualiti ataupun pematuhan standard untuk pelajar-pelajar diploma kita ya. Betul. Dan jangan risau, pelajar-pelajar kita ni semua programnya
diiktiraf oleh JPA, diiktiraf oleh MQA dan juga oleh MBOT, Malaysian Board of Technologies, sebab program kita adalah program teknologi. Jadi pensyarah kita pun ramai yang sudah berdaftar menjadi pakar teknologis. Begitu juga pelajar-pelajar kita setelah habis tamat pengajian, mereka juga boleh mendaftar sebagai teknologis negara. Jadi cerita berkaitan dengan pengiktirafan tadi sebenarnya sewaktu isu itu berlaku, kita sebenarnya di dalam proses untuk mendapatkan akreditasi penuh oleh agensi-agensi berkenaan, dan sekarang ini kita telah pun mendapat akreditasi penuh daripada agensi berkenaan, dan itu yang menyebabkan kalau dilihat graduan-graduan daripada college vocational sudah dapat menyertai orang kata menyambung pengajian di universiti-universiti awam dan swasta tadi, MTUN tadi dan juga mereka dapat bekerja di sektor awam. Itulah sebenarnya ketakutan ibu bapa sebenarnya. Ramai yang inginkan anak mereka juga menyertai. Mereka melihat kemahiran itu penting. Tapi at the same time mereka nak anak mereka juga ada masa depan yang selamat. Betul. Jadi kita selalu ingat bila kerja dengan kerajaan menjaminlah kan ada orang kata apa, ada pencen ya. Jadi dengan pengiktirafan ini sebenarnya pelajar kita juga layak untuk memohon jawatan-jawatan yang diiklankan oleh SPA untuk join dalam perkhidmatan awam. Jadi menjawablah soalan-soalan berkaitan dengan isu pengiktirafan tadi ya. Bagi college vocational ya. Dan kalau kita tengok di tengah tu, di college vocational juga ada satu lagi kumpulan yang mereka ini mengambil CJ Kemahiran Malaysia sahaja. Maknanya mereka berada di college tapi mereka mengikuti kurikulum ataupun yang dikenali sebagai NOS National Occupation Standard tu, Skill Standard yang dikeluarkan ataupun disahkan oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan kumpulan ini mereka akan belajar untuk mendapat SKM tahap 3 dan juga dikeluarkan sijil SPM mereka oleh lembaga peperiksaan, dan mereka melanjutkan pengajian mereka di dalam Diploma Kemahiran Malaysia bukan di College Vocational tetapi mereka melanjutkan di ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun Institut Latihan Kemahiran Swasta. Ini satu kumpulan ya. Dan satu lagi kumpulan yang di kanan itu adalah kumpulan pelajar-pelajar yang sangat cenderung kemahiran ya. Mereka tidak cenderung akademik. Yang tadi ada lagi yang cenderung 50-50 kemahiran dan akademik ya. Dan kumpulan ini adalah yang betul-betul cenderung kemahiran dan mereka mengikuti pengajian untuk kemahiran mengguna pakai sistem latihan dual nasional SLDN. Ini adalah satu kaedah pembelajaran yang juga diperakukan oleh JPK, dan pelajar-pelajar ini juga akan ditauliahkan oleh JPK dengan sijil kemahiran Malaysia. Jadi inilah suasananya apabila kita bercakap mengenai college vocational. Ini adalah kumpulan-kumpulan pelajar yang berada di dalam college vocational. Dan lupa juga saya nak maklumkan, kalau kita tengok lepasan kemasukan ke college vocational adalah pelajar-pelajar lepasan tingkatan 3. Maknanya bermula umur 16 tahun. Daripada mana-mana sekolah ya Puan? Daripada mana-mana sekolah. Jadi saya teruskan Puan. Tak apa, teruskan Cik Husaini. Saya nak merumuskan sebenarnya. Ya, sila. Okey. Jadi saya berharap para pendengar yang mendengarkan podcast pada hari ini dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Puan Hafizah tadi telah menunjukkan sebenarnya tiada lagi isu ataupun masalah tentang college vocational ini, kerana telah dijelaskan tadi bahawa college vocational ini telah diiktiraf
oleh badan-badan yang mengiktiraf seperti JPA, MQA dan MBOD. Jadi saya mengalu-alukan kepada para pendengar, pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 1, 2 dan 3 sekarang ini, anda boleh membuat pilihan untuk meneruskan dan melanjutkan pengajian di College Vocational. Ada 6 buah tadi kan College Vocational di Sarawak, betul. seperti College Vocational Kuching, Miri, Sibu, Matang, Betong dan juga Bintulu, dan pelbagai bidang, sama ada dalam bidang kejuruteraan, hospitality dan juga pertanian. Dan saya pun tertarik juga dengan bidang yang saya baru dengar tadi, iaitu bahagian agro industri poultry dengan rimunan ya. Ruminan. Jadi para pendengar boleh Google juga apa sebenarnya pencerahan yang dari segi perincian khusus-khusus yang terlibat dalam aspek ruminan itu tadi. Alright. Betul. Dan saya nak tambah Cik Husaini, sebenarnya pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja di Sarawak boleh sahaja memohon untuk mengikuti pengajiannya melalui aliran TVET di College Vocational di mana-mana. Betul. Di mana-mana sahaja. Kalau mereka daripada Lawas sempadan dengan Sabah, mereka boleh ke College Vocational Beaufort. Betul. Kalau mereka nak merentas Laut Cina Selatan, dialu-alukan untuk merasai naik kapal terbang dan sebagainya. Naiklah belon ya. Naiklah belon. Tahu juga Puan tentang belon ya. Baiklah Puan, kita rasanya masa mencemburui kita sebenarnya Puan. Jadi kita beralih kepada soalan yang terakhir, yang mana saya nak bertanyakan tentang pandangan Puan lah. Adakah kualiti lepasan TVET Malaysia ini secara holistiknya setanding dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Singapura ataupun Thailand? Jadi bagaimana berdasarkan pengalaman dan persepsi Puan? Okey, itu soalan terakhir, soalan Cipu Mas ya. Dia sebenarnya apabila kita bercakap berkaitan dengan program-program TVET, especially program TVET yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, kita tidak berkompromi dengan kualiti. Kita akan memastikan program yang kita tawarkan kepada pelajar adalah program yang mempunyai kualiti. Jadi itu yang kita nyatakan tadi, pelaksanaan program kita dari segi delivery of the program adalah dinilai oleh badan-badan pengiktirafan tadi. Jadi badan-badan pengiktirafan tadi menilai program-program kita dari pelbagai aspek, dari sudut governance-nya, dari sudut program itu sendiri, kurikulumnya, pentaksirannya kan, dari segi kejayaan alumni-nya, kebolehpasarannya. Itu adalah antara aspek yang dinilai oleh agensi-agensi pengiktirafan berkenaan. Dan standard yang dipakai oleh MQA contohnya, dan juga oleh JPK bersama dengan MBOD adalah standard yang dinamakan COPTA, iaitu Code of Practice Program Accreditation, TVET program TVET program accreditation COPTA. Dan COPTA ini juga telah diselaras dan diperaku oleh badan akreditasi daripada ASEAN, iaitu AQAN, ASEAN Qualification Assurance, yang kalau tidak silap saya berada di sekarang ini pusatnya ada di bawah negara-negara ASEAN. Dan badan-badan agensi pengiktirafan program-program pendidikan tinggi, mereka akan sentiasa mengadakan bengkel-bengkel dan juga penyelarasan berkaitan dengan standard-standard akreditasi program-program. Dan sekarang ini kerana TVET sudah menjadi satu orang kata agenda penting kepada mana-mana negara, maka standard itu adalah standard yang diguna pakai oleh negara-negara di ASEAN dan juga
ada standard-standard yang lain seperti mana di United Kingdom iaitu Ofqual ya. Jadi apabila standard yang sama diguna pakai untuk menilai program-program TVET KPM, maka kita harus memahami standard yang sama juga dipakai oleh negara-negara ASEAN. Dan oleh itu produk yang dihasilkan ataupun graduan ataupun lepasan TVET KPM dari segi penilaian kualitinya adalah sama seperti penilaian kualiti orang kata graduan-graduan ataupun lepasan TVET negara-negara ASEAN. Jadi kita kalau di sini boleh dirumuskanlah bahawa kita adalah sama kualitinya dengan negara-negara ASEAN yang lain apabila kita bercakap berkaitan dengan TVET, lepasan TVET ni ya. Jadi itu yang kita akan pastikan lepasan TVET kita ini mempunyai nilai kebolehpasaran dan mobility yang mereka ini sebenarnya akan menjadi warga global. Warga TVET global kan. Yang seperti mana yang sekarang ini kita dah boleh lihat di mana-mana pun graduan kita boleh memohon untuk mendapatkan pekerjaan. Cuma tinggal lagi mungkin ada yang tak ingin meninggalkan negara yang tercinta, dia nak stay kan. Ada yang tak nak tinggalkan Sarawak. Dia orang nak berkhidmat juga untuk Sarawak kan, menyumbang bakti dia balik semula. Tapi ada kualiti. Itu yang penting. Okey. Okey, itulah jawapannya kepada soalan kita yang terakhir. Maksudnya Puan, dengan penggunaan standard yang selaras antara Malaysia dengan negara-negara di luar sana, ia telah menunjukkan bahawasanya graduan kita ini, khususnya college vocational, bukan sahaja dia boleh bekerja di Malaysia, tetapi sebenarnya diorang boleh memilih untuk bekerja di luar negara kerana program pengajian tersebut telah diiktiraf juga di peringkat global. Jadi saya rasa itu sahaja sesi wawancara kita untuk podcast bersama Tegas dan juga Puan Hafizah daripada pihak KPM pada hari ini. Dan kami daripada pihak Tegas Sarawak mengucapkan berbanyak jutaan terima kasih kepada Puan Hafizah kerana sudi melapangkan masa untuk bersama-sama di dalam program kali ini. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan, harap dimaafkan ya Puan Hafizah ya. Dan diharap dengan info-info yang sangat berguna dan bermanfaat yang telah dijelaskan oleh Puan Hafizah seperti tadi akan dapat menjadi input yang berguna kepada para pelajar di Sarawak untuk memilih laluan jom masuk ke college vocational sebagai pilihan untuk melanjutkan pelajaran anda. Jadi saya tutup majlis kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Okay.